Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan doa adalah senjata umat mukmin, dan saya akan direlitkan perkongsian saya dengan kisah 3 pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua. Jadi sebagai pendahuluan kata, saya ingin bertanya kepada semua, pernah tak anda berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan yang pernah anda lakukan? Okay, biasanya situasi sebegini apabila kita menginginkan sangat sesuatu perkara dan kita memohonkannya kepada Allah. Disebabkan kekusutan, buntu dan sebagainya. Sebagai contoh, hilang pekerjaan. Okay. Buntu dengan masalah yang dihadapi dan waktu itu adalah tempat pergantungan kita hanya adalah satu. Hanya adalah satu adalah kepada Maha Agung dan Maha Tinggi, Al-Aliyu Wal-Azim. Okey, perkara ini bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan ia boleh saja disebut semasa berdoa. Namun niat itu perlulah betul dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Bahkan pernah diriwayatkan, pernah diriwayatkan sebuah kisah yang terjadi oleh 3 orang pemuda yang diuji dengan terperangkap di dalam gua, dan waktu itu hanya Allah sahaja yang membantunya. Dari Abu Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa dia telah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya ada 3 orang dari kalangan sebelum kalian bermusafir, ada satu masa mereka terpaksa berehat dan bermalam di dalam sebuah gua. Selepas mereka memasukinya, jatuhlah sebuah batu besar dari gunung. Jatuh batu besar dari gunung lalu menutup pintu gua tersebut. Tiada apa yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu itu kecuali hanya satu je, hanya satu adalah senjata mukmin, iaitu doa. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan baik yang dilakukan. Pemuda pertama berdoa sebegini, Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang uzur dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu, yakni pada waktu malam, kepada orang lain melainkan kepada diri mereka. Aku akan mendahulukan mereka daripada keluargaku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang sangat jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku kemudian membantu susu kepada mereka dan aku tidak memberikan kepada sesiapa pun melainkan kepada mereka, iaitu pada keesokan paginya selepas mereka bangun tidur. Ya Allah, jika apa yang aku kerjakan itu ikhlas dengan niat betul-betul mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang hadapi ini dari batu besar ini. Kemudian batu besar yang tutup pintu gua tersebut, dia bergerak sedikit. Dia bergerak sedikit apabila ada daripada 3 pemuda ada seorang yang mendoakan. Di sini batu tersebut bergerak sedikit. Dia tak buka habis, dia cuma bergerak sedikit kerana baru seorang saja yang berdoa. Okey, namun walaupun batu tu bergerak, tapi dia tak dapat keluarkan mereka bertiga. Memang tak muatlah untuk nak keluarkan mereka tu. Okey. Selepas itu baginda pun bersabda. Baginda bersabda dengan menceritakan perihal pemuda keduanya. Pemuda kedua ni berdoa, Ya Allah, dahulu ada seorang puteri dari bapa saudaraku dan aku sangat menyukainya. Namun dia menolak cintaku. Kemudian beberapa tahun seterusnya, dia telah datang menemuiku untuk meminjam wang. Aku pun bersetuju untuk memberinya dengan syarat dia ingin tidur denganku, iaitu berzina lah. Okey. Dan perempuan itu bersetuju, namun dia berkata tidak halal bagimu melakukan ini kecuali dengan cara yang benar, iaitu melalui pernikahan. Aku pun terkejut dan terus meninggalkannya padahal dia adalah perempuan yang paling aku cintai. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini adalah dengan niat yang betul-betul untuk mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Kemudian batu besar itu bergerak sedikit lagi.
Dia bergerak sedikit lagi, namun itu pun belum mampu mengeluarkan mereka bertiga dari gua tersebut. Kemudian ini adalah doa yang pemuda ketiga. Pemuda ketiga pun berdoa, "Ya Allah, aku dahulu pernah menggaji beberapa orang pekerja dan aku memberikan gaji kepada mereka semua. Namun ada seorang yang tertinggal dan aku tidak beri gajinya. Wangnya pula aku kembangkan menjadi harta yang berlimpah ruah." Melimpah ruah tu memang banyak sangat lah. Kemudian pada suatu hari, pekerja itu datang untuk wangnya. Wangnya yang dahulu. Aku pun berkata padanya, "Setiap apa yang engkau lihat adalah hasil daripada wangmu yang dahulu. Ada unta, sapi dan kambing. Ambillah semuanya." Ambillah semuanya, aku kemudian menyerahkan semuanya tanpa tersisa sedikit pun untuk aku. "Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini betul-betul dengan niat untuk mengharapkan wajahmu, maka engkau lepaskanlah kesukaran yang sedang kami alami sekarang." Kemudian batu besar itu yang menutupi gua itu beralih dan mereka bertiga dapat keluar daripada gua tersebut. Hadis riwayat Bukhari nombor 2272. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada kisah ini? Adakah ia memadai untuk kita relatekan sebagai doa adalah senjata mukmin? Okey, bagi saya amatlah memadai. Amatlah memadai kerana daripada kisah ini yang kita boleh singkap dan kita ambil pengajaran, sesungguhnya dengan doa itu adalah senjata bagi semua umat Islam. Semua umat Islam adalah senjatanya adalah doa. Kita kena ingat yang Maha Agung adalah Allah, yang Maha Tinggi juga adalah Allah. Allah ni adalah sebenar-benarnya dan kita kena berpegang teguhlah kepada agama Islam. Jangan bila kita senang je, bila kita susah je kita ingat Allah. Bila kita senang kita lupa Allah. Itu amatlah tidak benarlah sekali. Kita kena memperbaiki diri kita. Okey, dari segi kesimpulannya, apa yang kita dapat faham di sini bahawa boleh berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan baik yang pernah dilakukan. Seperti kita boleh ambil daripada penceritaan ini, ia disebutkan sebagai tawassul. Tawassul iaitu perantara kepada doa. Tawassul ni perantara kepada doa, namun seperti yang dikatakan pada awal tadi, doa itu perlulah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Okey, jadi setakat itu saja. Wallahu a'lam.